Macam dengar azan lah. Ya azan. Ayat lah solat. Okey, Ustaz nak pergi semayang sekejap. Nanti kita jumpa lagi, okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua baik-baik Ustaz. Tadi Ustaz dah solat. Ustaz solat kat mana? Ustaz solat dekat masjid. Jadi hari ni kita masuk tajuk kita yang baru, iaitu bahagian adab. Tingkatan 3, iaitu pelajaran 28, iaitu masjid destinasiku. Okay ya, masjid destinasiku. Tajuk pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, kawan-kawan ataupun pelajar yang belum subscribe channel Ustaz, tolong subscribe channel Ustaz dan tekan butang loceng supaya nanti ada notifikasi semua dapat maklumat terlebih dahulu tentang channel Ustaz, insyaAllah. Jom kita teruskan pelajaran kita, iaitu masjid destinasiku. Kita tengok maksud masjid. Maksud masjid dari segi bahasa berasal daripada perkataan sajadah, iaitu tempat sujud. Apa saja? Tempat sujud. Manakala dari segi istilah pula, tempat di dunia khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Okey, kita tengok dalil nakli tentang masjid destinasiku ni, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Okey, yang maksud sesungguhnya yang layak memakmurkan, iaitu menghidupkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Okey. Dalil seterusnya daripada Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlis." Apabila seorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Okey, jelas bahawa masjid memang tempat yang paling mulia, rumah Allah, untuk tempat kita beribadah sebagai orang Islam. Sunat, kita tengok adab-adab di masjid, iaitu adab masuk masjid dulu. Kita pergi tengok adab masuk masjid dulu. Yang pertama, sunat membaca doa. Sunat membaca doa masuk masjid. Doanya bunyi gini: Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maksudnya, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Okey. Kemudian adab yang kedua ketika masuk ke dalam masjid, iaitu membaca selawat ketika melihat masjid. Kemudian
masuk masjid dan seterusnya, iaitu mendahului dengan kaki kanan. Tengok video ni. Okey, dahulukan dengan kaki kanan. Kemudian adab di masjid yang keempat, ketika nak masuk masjid, tidak membawa sesuatu yang berbau hingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Contoh, kita bawa durian, bau yang busuk durian tu kan nanti mengganggu jemaah lain untuk khusyuk dalam solat. Okey. Kemudian kita jangan bawa durian ataupun benda-benda yang berbau dalam masjid. Adab dan seterusnya dalam masjid, ketika tadi di masuk masjid, yakni di dalam masjid, iaitu menunaikan solat tahiyatul masjid. Tengok video. Okey, kemudian kita bila di dalam masjid, kita niat beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Okey, niat iktikaf seperti ini. Nawaitu an iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Simple kan? Boleh amalkan belajar. Kita duduk di dalam masjid pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita buat ibadah-ibadah lain ketika kita berada di dalam masjid. Masya Allah. Okey, kita tengok seterusnya, iaitu adab dalam masjid. Nombor 3, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Dan yang keempat, dalam masjid, menjaga ketenteraman masjid. Jangan berbual-bual, benda-benda lepas tu boleh lagi buat bising dalam masjid. Jangan, masjid tempat kita beribadah. Okey, kemudian di dalam masjid lagi yang kelima, kita berzikir, membaca Quran, menuntut ilmu dan berselawat. Tengok video ni. Kemudian di dalam masjid lagi kita boleh memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Okey, settle Alright, kita tengok. Okey, adab di masjid ketika kita hendak keluar daripada masjid, kita sunat membaca doa ini. Sunat membaca doa keluar daripada masjid. Okey, pelajar-pelajar tolong hafal doa ni dan amalkan dalam kehidupan ketika bila mana anda hendak keluar daripada masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Jadi pelajar-pelajar tolong hafal doa ni, amalkan dalam kehidupan anda ketika mana anda hendak keluar daripada masjid. Okey, kemudian keluar daripada masjid lagi kita boleh buat memulakan dengan langkah kaki kiri. Seperti video ni tadi Okey, dapat. Kemudian kita boleh memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran dengan pintu masjid mengikut keadaan. Assalamualaikum, apa khabar cik? Baik tak? Gitu. Adab di masjid ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik wa iza kharaja qala bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Maksudnya daripada Fatimah binti Rasulullah SAW, katanya Rasulullah SAW apabila memasuki masjid mengucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik, dan apabila keluar bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Itu dia. Memang ada hadisnya yang Nabi buat adab-adab yang kita bincangkan tadi ketika Nabi nak keluar ataupun Nabi nak masuk ataupun nak keluar dalam masjid. Okey, jangan cantik on boleh lagi. Okey, boleh. Kita tengok pula hikmah beradab di masjid. Kalau kita berada kat masjid, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Manakala yang kedua, kita akan merasai ketenangan jiwa ketika berada dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh
hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam, timbul perasaan mahabbah kerana memenuhi tuntutan agama. Orang berkasih sayang, orang pergi masjid ni semua berkasih sayang, tak nak gaduh-gaduh. Semua nak umpuk paduan dekat masjid tu. Yang keempat, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram, jika semua orang beradab ketika berada di masjid. Jika semua orang beradab ketika berada di masjid, kita dapat beribadah dengan khusyuk. Hikmah yang seterusnya, memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meninggikan syiar Islam. Dan yang keenam, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Itu hikmah beradab di masjid. Cara kita nak mengimarahkan masjid. Jadi pelajar-pelajar, awak semua boleh sama-sama mengimarahkan masjid. Imarah ni maknanya mengaktifkan aktiviti-aktiviti di masjid, memeriahkan masjid. Kerana kita buat segala aktiviti kat masjid, dapat pahala kita mengimarahkan masjid. Yang pertama, menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan kepentingan masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Buat apa kita buat satu kalau boleh kita berdapat 27? Jadi sembahyang jemaah kat masjid. Yang nombor 2, tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir, beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri, malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Yang ketiga, mewujudkan bilik musafir. Ini baik. Hal ini menggalakkan lebih ramai orang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Jadi orang yang musafir, dia boleh rehat kat masjid. Ini jangan. Masjid tutup, orang tak boleh masuk. Tak boleh. Kita buka pintu masjid sebab tempat orang ramai kan. Secara langsung ia boleh mengimarahkan masjid. Dan yang keempat, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan renang. Ada satu masjid Ustaz pergi kan, depan kawasan lapangan masjid tu dia orang buat court futsal. Jadi budak-budak muda main futsal kat situ. Jadi bila tiba waktu asar, azan, noja masjid panggil budak-budak yang main futsal tu sembahyang dekat dalam masjid. Jadi secara langsung dapat mengimarahkan masjid. Jadi banyak lagi idea-idea yang boleh kita buat untuk mengimarahkan masjid. Jadi alhamdulillah settle dah kita punya selesai dah kita punya tajuk iaitu masjid destinasiku. Pelajar-pelajar faham ke tidak? Faham? Alhamdulillah. Kalau faham, jadi ini adalah latihan. Minta tolong semua pelajar-pelajar buat latihan tersebut, tulis dalam buku, kemudian nanti dah siap ambil gambar, screenshot dan bagi pada ustaz dan ustazah masing-masing. Nanti ustaz tanda dekat rumah insya-Allah. Kita jumpa lagi. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum, bye bye.